Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah mudah-mudahan kita semua masuk dalam kalangan orang-orang yang mendapat rahmat di sisi insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Pada hari ini khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Munajat Seorang Hamba. Sebelum itu, khatib ingin mengingatkan kepada para jemaah sekalian agar memberi perhatian terhadap khutbah ini sepenuhnya yang bakal disampaikan. Elakkan daripada tertidur ataupun lalai ataupun bermain telefon handphone ataupun yang masih lagi berada di bawah sana. Kita jemput untuk bersama-sama memenuhi ruangan solat di atas ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, solat merupakan rukun Islam kedua yang wajib ditunaikan setelah mengucap dua kalimah syahadah. Perintah mendirikan solat ini telah pun bermula semenjak berlakunya satu peristiwa besar dalam Islam, iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Ibadat solat mempunyai kepentingannya dan berkait rapat dengan kehidupan manusia. Di samping dapat membina kepribadian dan akhlak yang mulia, selain satu kejayaan buat mereka yang memeliharanya. Keutamaan solat dalam kehidupan seseorang sangat penting sehingga akan dirakamkan dalam sabdaan Nabi SAW, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu fa in saluhat qad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Maksudnya, perkara pertama yang akan dihisab pada diri seorang hamba pada hari akhirat daripada sekalian amalnya ialah solatnya. Jika solatnya benar, yakni sempurna, maka jika baik solatnya, maka dia akan berjaya dan menang. Dan jika solatnya kurang, iaitu tidak benar, maka dia akan rugi dan menyesal. Hadis riwayat Tirmizi. Melalui amalan solat ini yang menjadikan kita sebagai hamba yang beroleh kejayaan yang hakiki. Kejayaan yang dicapai oleh seorang hamba bukanlah diukur dengan kekayaan wang ringgit, kecemerlangan dalam pekerjaan, atau mungkin keberhasilan pelajar yang mendapat keputusan yang cemerlang dan akademik. Walaupun cemerlang akademik tetapi tidak melaksanakan solat, itu bukan kejayaan. Walaupun berada pada kedudukan pangkat yang tinggi tetapi tidak solat, itu bukan kejayaan. Malahan tetapi kejayaan hakiki itu ialah kesejahteraan yang diperolehi di dunia ini maupun di akhirat dengan solat. Kesejahteraan di dunia bermaksud mendapat ketenangan hidup yang lahir daripada ketaatan kepada Allah. Kesejahteraan di akhirat pula hanya diperolehi apabila mendapat redha Allah dan dimasukkan ke dalam syurganya. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan kita perlu kita sentiasa mengutamakan hak Allah dalam urusan hidup kita. Pasti kita akan mendapat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Sebab itulah amalan solat perlu dilatih sejak usia muda.
ibu bapa wajib mendidik anak-anak menunaikan solat, untuk menggalakkan anak-anak agar istiqamah mendirikan solat fardu berjamaah. Jika tidak ada usaha ke arah tersebut, sudah pastilah anak-anak makin sukar melaksanakan solat, dan sudah pastilah perkara paling kita takuti iaitu meninggalkan solat. Hidup mereka terus diselubungi kekusutan dan kekufuran. Contohnya pada hari ini, di kalangan anak-anak atau mana-mana lapisan masyarakat yang ada yang sudah tidak tahu cara mengerjakan solat. Sedemikian amat meresahkan kita semua, kerana yang membezakan kita sebagai Muslim dan bukan Muslim adalah pelaksanaan solat. Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud, yang membezakan antara seorang hamba yang mukmin dengan seorang yang kafir, iaitulah meninggalkan solat. Ingatlah bahawa orang yang meninggalkan solat tanpa sebarang sebab yang dibenarkan oleh syarak, mereka akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka saqar. Al-Maraghi menukilkan dalam kitab tafsirnya, yakni tafsir Al-Maraghi, bahawa neraka saqar merupakan tempat penyiksaan dengan siksaan yang tersangatlah pedih. Bentuk siksaannya pula berupa sengatan api yang membakar kulit manusia sehingga menjadi hitam kulitnya. Maka saudara-saudaraku sekalian, sanggupkah kita berhadapan dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sebegitu dahsyat kerana kita meninggalkan solat? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perihal orang yang diazabkan dengan dalam neraka saqar dalam surah Al-Muddassir ayat 42 dan ayat ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Maksudnya, setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka pun berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Maka orang-orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan solat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, khatib ingin bawakan satu kisah yang menjadi pedoman dan semangat buat jemaah sekalian. Seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Thauban radhiyallahu anhu, menjadi kebiasaan yang unik dari beliau, iaitu setiap kali masuk ke masjid sebelum solat berjamaah, dia selalu beriktikaf di penjuru kanan masjid. Suatu pagi ketika solat subuh berjamaah akan dimulakan, Rasulullah SAW mendapati bahawa Thauban tidak berada di tempatnya seperti biasa. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada jemaah yang hadir, adakah siapa yang melihat Thauban? Namun tiada seorang pun jemaah yang melihat Thauban. Selesai solat subuh, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, adakah sesiapa yang mengetahui khabar dari Thauban? Namun tiada seorang pun yang menjawab. Nabi SAW bertanya lagi, ada siapa yang mengetahui di mana rumah Thauban? Lalu seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahawa dia mengetahui di mana rumah Thauban. Nabi yang khawatir terjadi sesuatu kepada Thauban radhiyallahu anhu, lalu meminta dihantarkan ke rumahnya. Perjalanan dengan berjalan kaki, cukup lama tempoh yang ditempuh oleh Nabi SAW dan rombongan untuk sampai ke rumah Thauban, iaitu kira-kira 3 jam perjalanan dari Masjid Nabawi. Sampai di rumah Thauban tersebut, Nabi SAW lalu memberi salam. Maka keluarlah seorang wanita sambil menjawab salam, dan Nabi SAW bertanya, benarkah ini rumah Thauban? Ya benar, saya isterinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Thauban? Maka dengan berlinangan air mata, isteri Thauban menjawab, beliau telah pun meninggal dunia pada pagi tadi. Ya Rasulullah, ada sesuatu yang menjadi tanda tanya bagi kami semua, iaitu menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali, dengan setiap teriakan disertai dengan satu pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kenapa tidak lebih jauh?
Pertanyaan yang kedua, kenapa tidak yang baru? Dan pertanyaan yang ketiga, kenapa tidak semua? Maka sabda Nabi SAW menyatakan saat itu Sauban dalam keadaan sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala tayangkan segala kisah hidupnya yang menyebabkan Sauban merasa tidak puas hati dengan amalannya. Maka kisah yang pertama, soalan kenapa tidak jauh, merujuk kepada kenapa perjalanan menuju ke masjid tidak lebih jauh lagi jaraknya dari rumahnya. Tentulah jika lebih jauh lagi jaraknya, maka lebih besarlah ganjaran yang diperolehinya. Tuan-tuan hadirin sidang jemaat sekalian, cuba bayangkan kesusahan sahabat berjalan kaki 3 jam untuk datang solat secara berjamaah, sedangkan kita mempunyai kenderaan yang hebat tetapi kita simpan di rumah sahaja. Kisah yang kedua, kenapa tidak yang baru? Merujuk kepada Sauban radhiyallahu anhu yang memakai pakaian luar adalah pakaian yang lama, sedangkan pakaian yang dipakai di bahagian dalam adalah pakaian yang baru. Kemudian semasa dalam perjalanannya ke masjid, beliau bertemu seorang fakir yang dalam kesejukan. Lalu beliau telah menanggalkan baju luarannya dan memberikan kepada fakir tersebut. Kekesalannya ialah kerana beliau telah memberikan baju yang lama, bukan baju yang baharu. Kisah yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kenapa tidak semua? Merujuk kepada satu kisah sewaktu Sauban memakan roti dan air susu. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah dalam kelaparan. Lalu Sauban berasa simpati dan hanya membahagikan sama banyak dengan pengemis tersebut. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, tentulah dia akan mendapat syurga yang lebih indah, kerana saat itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ganjaran dari perbuatannya dengan syurga yang indah. Jadi bermula saat ini, ayuhlah wahai kaum muslimin semua, ajaklah anak-anak kita supaya hadir berjemaah di masjid, supaya di masa depan kelak kita tidak berada di kalangan orang-orang yang menyesal dan kerugian. Bila anak-anak kita semakin membesar, kita akan rasa kesal kerana mereka tidak solat pertamanya. Yang kedua, mereka tidak lagi ada kecintaan untuk hadir ke masjid. Jadikanlah kisah sahabat yang bernama Sauban radhiyallahu anhu ini sebagai pencetus semangat kita dalam mengejar solat berjamaah. Saudaraku sidang jemaah yang dikasihi, sebelum mengakhiri khutbah, saya panggil untuk sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang mungkin sedang tertidur pada hari ini. Mungkin kita boleh mendengar intipati khutbah yang terakhir ini, kalaupun yang awal tadi kita tidak sempat mendengarnya. Yang pertama, solat merupakan kewajipan yang perlu dilakukan oleh setiap muslim. Yang kedua, jangan sesekali meninggalkan solat kerana Allah mengancam golongan yang tidak solat dengan neraka sakar yang amat dahsyat siksaannya. Yang ketiga, didiklah anak-anak dan keluarga supaya berterusan melaksanakan solat demi mencapai kesejahteraan di dunia, iaitu mendapat ketenangan hidup yang lahir daripada ketaatan kepada Allah. Kesejahteraan di akhirat pula hanya diperoleh apabila mendapat redha Allah dan dimasukkan ke dalam syurganya. Yang keempat, jadilah diri kita seperti sahabat Nabi, iaitu Sauban radhiyallahu anhu, yang sentiasa solat berjamaah lalu membolehkannya dikurniakan kepada ganjaran syurga yang penuh dengan kenikmatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Maksudnya, dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.
وصل وسلم وزد وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على ذيل عبادك وأشرف عبادك واسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم بالقاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة وولي عهده دولي yang teramat mulia Tunku Syarafuddin Badlishah ابن السلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر.